Ini bola berterusan dengan menyaksikan Negeri Sembilan, juara Liga Premier musim lalu pulang ceria meraih 3 mata di likas. Sepakan kaki kiri, Khair Jones berjaya menerjah jaring menewaskan ke atas. Sang Kenari terbang tinggi, Kedah Darul Aman menewaskan Sarawak United di Kuching. Adakah ini dikira penalti? Aksi tumpuan seterusnya adalah pertemuan di antara Johor Darul Takzim berdepan dengan Penang di mana menyaksikan JDT menampilkan penguasaan penuh. Tandukan Charlie de Murga tersasar saat minit ke-8 dan Forestieri juga mencuba dari luar kawasan penalti. Hilal El Halwe mempunyai peluang untuk Penang di separuh masa yang pertama, tetapi percubaan jauhnya hampir-hampir memerangkap Farizal di pintu gol. Charlie de Murga berpeluang untuk meletakkan tuan rumah di depan, tetapi kali ini tindakan cemerlang Katul Anwar menyelamatkan pintu gol Penang dari dibolosi. Dengan Forestieri dan juga Bergson terus menjadi duri dalam daging buat Penang, di mana rembatan yang dilakukan menyaksikan Katul Anwar terpaksa untuk merebahkan badannya bagi menafikan Forestieri untuk jaringan pembukaan, diikuti Bergson yang berjaya untuk melakukan percubaan pada minit ke-37 namun masih lagi belum mampu untuk menumpaskan Katul di pintu gol pelawat. Skrip yang sama tercipta di separuh masa yang kedua dengan penguasaan terus ditampilkan oleh Johor Darul Takzim. Percubaan daripada Arif Aiman tinggi melewati palang gol. Diikuti dari Forestieri pula yang berjaya ditepis oleh Katul. Dan kemudiannya Penang terus bertahan untuk memastikan pintu gol mereka tidak dibolosi. Namun begitu, Bergson da Silva akhirnya menceriakan para penyokong Harimau Selatan dengan tandukan pada minit ke-70 yang sama sekali gagal untuk diselamatkan Katul Anwar. Hantaran ke tepi dan ke kiri serta ke kanan yang dilakukan oleh JDT. Sudah pun menjelma untuk Bergson menanduk kencang ke penjuru Ujung kiri. aksi separuh masa yang kedua, Safawi yang dibawa masuk hampir-hampir dapat menggandakan kelebihan, tetapi sekadar menyaksikan usahanya singgah di palang gol. Okey, itu pertemuan di antara Johor Darul Takzim dan juga Penang. Bukanlah laluan mudah untuk JDT dalam perlawanan yang pertama mereka. Betul. Agak terkejut apa yang dia Penang lakukan. Bukan terkejut sebab apa? Kita dapat lihat itu plan taktikal daripada Thomas Trucha yang menggunakan konsep bertahan dengan lebih baik, disiplin, jangan tak boleh berpecah dan meramaikan waktu bertahan dengan baik. Agak terkejut kerana kita balik tempoh yang agak lama JDT untuk dia pergi mendapatkan gol. Minit ke-70. 45 minit dengan peluang yang banyak, ada peluang, ada ruang, tapi saya berikan kredit keseluruhan walaupun mereka kalah untuk pasukan Pulau Pinang. Saya tertarik dengan disiplin yang ditampilkan oleh pemain-pemain Penang, terutamanya Rafael Vito, terutama di bahagian pertahanan. Rafael Vito, Ratih Suhaimi, Khairul Akmal, mereka berjaya untuk mengekang, bukan mudah untuk mengekang Bergson, Forestieri dengan kemampuan yang mereka ada. JDT ada strike force yang sangat-sangat berbahaya, tetapi Penang dapat menyerap tekanan itu. Yes, termasuk Katul Anwar. Satu penyegum pemain muda ni saya anggap ini peluang dia ditunjukkan, dilakukan perkara terbaik untuk Pulau Pinang. Kita tahu bukan setakat kesemua 8-7 orang bertahan ketika JDT melakukan attacking, tapi Katul sebenarnya melakukan sebagai tugas besar menjaga gol. Yang lebih penting Wan, menyelamatkan ataupun save ataupun berjaya menggagalkan setiap kali percubaan. Ada touch daripada Katul yang saya anggap dia baik dari segi pembacaan kawalan, menyelamatkan bola daripada rembatan-rembatan pemain-pemain JDT. Dan untuk memperkatakan tentang Penang juga, terutamanya dari segi serangan, hari ini mereka nyata sekali agak tenggelam dari segi serangan. Ketiadaan Casagrande dan juga Hendrik sedikit sebanyak merencatkan perjalanan Penang ini.
Ya betul, kita dapat lihat, kita tak dapatlah tengok corak permainan attacking atau pemain yang berada dalam kawasan attacking untuk dua pemain pasukan Penang ini. Tetapi kita dapat lihat juga pun di atas kertas berdepan dengan pasukan JDT ketika ini tak boleh main perlawanan terbuka, tak boleh meletakkan penyerang ramai di bahagian atas ataupun tengah, tapi memantapkan pasukan waktu bertahan. Kita dah nampak identiti Penang ketika menentang pasukan JDT ini dilakukan dengan baik. Okey, Bergson dan Silva ini penyerang yang saya boleh klasifikasikan Mami serba lengkap, kaki kiri, kanan, kepala, semua itu. Yes, ada rekod menjadikan gol menggunakan kepala. Saya ingat dalam 8 ke 7 gol yang dia lakukan dengan tandukan menggunakan kepala, kerana JDT mengubah cara pergi mendapatkan attacking dan mendapatkan gol ketika minit ke-69 nak masuk tu, kerana mereka tahu bila Penang menggunakan ramai pemain bertahan mesti masuk melalui crossing, dan kita dapat Arif bijak nampak Bergson di kawasan tengah-tengah tanpa kawalan sikit diberikan tekanan oleh Latif lewat dan tepat untuk menentukan tandukan. Okey, selepas berjaya untuk menjulang kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Syah minggu lalu, 3 mata pertama untuk Jordan Takzim. Kita dengar apa kata Benjamin Mora. You tell me. It's for me. It's sad because we are supposed to give something to the league. We are supposed to give something to the country. We are supposed to give something for our salary. You know, dignity of playing football. If you want to play defensive, it's fine. Offensive, counter-attack, sitting back, whatever is your strategy is fine. It's perfect styles. But a lot of time we cannot play football. You know, it's very difficult. It becomes frustrating. It becomes a little bit difficult to perform with the rhythm during the game. So. Well, this is what happened today, and the most important is the 3 points. Can you name maybe one or two players that are above your expectation on the first day of the season? For our team, above? For your team. No, everyone is doing very well. They are very balanced in the performance. They are very balanced in the will to win the games, to perform, to train every day. So the team is 100% with commitment. Is it something that you really keen on from your side of perspective? When the opponent doesn't give you space to pass the ball, you play find the solutions. Well, it's part of football. I really think that football is a strategy game, and we need to find the spaces in the pitch so we can find the communication and the associations amongst our players. And this is every opponent is a different style. It's a different challenge. And today they were defending with 6 players and 2 in the middle. There was no space in zone 14, and there was no space in the middle, so we needed to break the lines. Okey, kita nak bersama dengan wartawan lokasi Karl Dunis yang berada di Stadium Sultan Ibrahim. Karl, dengar saya, Karl? Sehat, Alhamdulillah. Okey, Karl. Saya dengar. Baik, 1-0 kemenangan untuk JDT. Saya nak bertanyakan tentang prestasi Musa Sidibé, penampilan yang pertamanya bersama dengan JDT pada malam ini. Okey, saya nak berkongsikan apa yang berlaku pada sidang media. Saya sempat bertanyakan kepada Benjamin Mora mengenai Musa Sidibé. Antara punca Musa Sidibé gagal melakukan prestasi terbaiknya atas faktor kecenderungan pasukan Penang FC untuk bertahan di dalam halaman sendiri, yang itu nyata je sifat negatif dalam satu corak permainan bola sepak di Liga Malaysia. Kita letak dulu prestasi mengenai Musa Sidibé. Ada perkara yang lebih serius untuk dibincangkan. Benjamin Mora melabel aksi Penang FC yang melengah-lengahkan permainan satu orang cakap bencana untuk bola sepak Malaysia. Beliau mengatakan sepanjang mengambil alih JDT,
perkara ini, strategi ini, taktik ini seringkali dimainkan pihak lawan, akan tetapi lain daripada yang lain pada hari ini, Penang FC pada ketika ketinggalan 1-0 mereka masih lagi tidak mahu bermain bola sepak. Pada ketika 6 hingga 7 pemain berkampung di dalam kotak penalti sendiri, ia nyata bukanlah satu bola sepak yang mahu ditonton oleh peminat untuk kedua-dua pasukan, dan ia melabel perkara ini satu yang tidak baik untuk bola sepak Malaysia. Dan kembali memetik mengenai Musa CDB, pengeluaran pada Musa CDB pada separuh masa kedua disebabkan Nazmi Faiz memberikan dinamik di bahagian pemain bahagian tengah yang sekaligus merencana kepada 3-5-2 daripada 3-4-3. Ia mengalau Nazmi Faiz untuk melakukan lebih banyak umpan-umpan pendek yang seringkali mengumpan bahagian belakang, mencari ruang di bahagian belakang Penang FC, dan itu akan kena alasan kenapa Musa CDB dikeluarkan untuk menambah ekstra pemain tengah yang betul-betul mempunyai kebolehupayaan untuk memegang bola dan juga merencana gerakan daripada formasi asal 3-4-3 dan 3-5-2. Ianya tidaklah begitu orang cakap mengubah struktur permainan Johor DT, kerana antara falsafah dan DNA Benjamin Mora dan juga Johor DT, apabila mereka seringkali mempunyai masalah yang ditampilkan daripada pihak lawan, pemain seharusnya bertanggungjawab untuk mencari solusi di atas padang. Okey Kal, ringkas saja. Mungkin ketiadaan Rando Velasquez sedikit sebanyak merencatkan perancangan untuk JDT. Tidak sama sekali, kerana Benjamin Mora sendiri mengakui perkara ini. Tiada pemain yang kehilangan ataupun mereka rindui, akan tetapi corak permainan yang ditampilkan oleh Penang FC nyata tidak membenarkan mereka untuk bermain bola sepak. Saya sempat bertanya kepada mereka berapa minit total jumlah keseluruhan mereka bermain bola pada hari ini, dengan jumlahnya adalah 26 minit. Dalam tempoh 26 minit itu, mereka berhasil menjadikan 1 gol daripada tandukan Bersen da Silva. Selebihnya, pure orang cakap buang masa daripada pemain pihak lawan. Okey Kal, terima kasih. Take care. Baik, itu dia kupasan panjang daripada Kal. Okey,